Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang sedang mengikuti program tuition online Perlis Mengaji. Terima kasih juga kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis serta Jabatan Agama Islam Negeri Perlis dan juga Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Negeri Perlis dalam menjalankan program tuition online Perlis Mengaji. Baik, anda bersama dengan cikgu untuk slot geografi yang bertajuk Perubahan Penduduk dan Implikasinya. Baik, dalam tajuk ini, apa yang anda akan pelajari dalam topik ini ialah, okey, kita nak lihat apa yang dimaksudkan dengan pertumbuhan penduduk dan kita nak lihat juga apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran dan juga kadar kematian di sesebuah negara, dan kita juga akan melihat jenis-jenis migrasi dalaman dan antarabangsa. Baik, kita lihat dulu apa yang dimaksudkan dengan pertumbuhan penduduk. Baik, kita faham dulu maksud yang dikatakan apa itu maksud pertumbuhan penduduk. Okey, pertumbuhan penduduk ini ialah perubahan jumlah penduduk mengikut masa. Sebagai contoh, pada tahun 2000, jumlah penduduk Malaysia ialah 23.27 juta orang, meningkat kepada 31.7 juta orang pada tahun 2016. Dan jumlah ini boleh berubah disebabkan faktor kadar kelahiran, kadar kematian dan juga migrasi bersih. Okey. Dan pertumbuhan penduduk di sesebuah negara juga boleh mencatatkan pertumbuhan sama ada positif ataupun negatif. Bagaimana pertumbuhan penduduk itu boleh mencatatkan pertumbuhan sama ada positif ataupun negatif? Baik, apabila kadar kelahiran di sesebuah negara melebihi kadar kematian, maka pertumbuhan penduduk mencapai pertumbuhan positif. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Apabila kadar kelahiran melebihi jumlah kadar kelahiran melebihi jumlah kadar kematian, sesebuah negara boleh mencapai pertumbuhan penduduk yang positif. Manakala jika kadar kematian melebihi daripada kadar kelahiran, maka sesebuah negara itu mencapai pertumbuhan penduduk yang negatif. Okey. Baik, bagaimana kadar kelahiran itu dikira? Okey, pertumbuhan penduduk dinyatakan dalam bentuk peratus. Okey. Dan juga kadar kelahiran ini merujuk kepada bilangan bayi yang lahir hidup bagi setiap 1000 orang penduduk pada sesuatu tahun. Okey. Bagaimana kita nak mengetahui kadar kelahiran? Sebagai contoh, okey. Ini formula dia. Kadar kelahiran sama dengan jumlah bayi lahir
dibahagikan dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut dan didarabkan dengan 1,000 orang. Kenapa kita darab dengan 1,000 orang? Sebab kadar kelahiran ini merujuk kepada bilangan bayi yang lahir hidup bagi setiap 1,000 orang penduduk. Okey, kita lihat contoh pengiraannya. Okey, katakanlah kadar kelahiran pada tahun tersebut ialah 520,300 bayi yang baru dilahirkan pada tahun tersebut dibahagikan dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut, iaitu 23 juta orang. Darab dengan 1,000. Okey, jadi cuba anda darab menggunakan kalkulator. 520,300 bayi yang lahir hidup dibahagikan dengan jumlah penduduk sebanyak 23 juta, darab dengan 1,000 orang. Okey, setiap 1,000. Jadi anda akan dapat 22.62 orang bagi setiap 1,000 orang penduduk. Maksudnya dalam 1,000 penduduk ada 22 bayi yang baru dilahirkan. Ini yang dikatakan 22.62 orang bagi setiap 1,000 orang. Okey, kadar kelahiran dinyatakan dalam bentuk peratus. Okey, bagaimana kita nak dapatkan yang kita kira tadi dalam bentuk peratus? Okey, awak ambil 22.62 okey per ataupun bahagi dengan 1,000, darablah dengan 100 sebab peratus dinyatakan dalam bentuk 100. Okey, anda akan dapat 2.26%. Jadi kadar kelahiran bagi tahun tersebut ialah 2.26%. Okey, ini contoh bagaimana kita nak kira kadar kelahiran. Okey, bagaimana pula dengan kadar kematian? Okey, kadar kematian sama juga. Okey, ambil kadar kematian tu. Okey, berapa kadar kematian yang dicatatkan pada tahun tersebut? Contoh, okey, pada tahun tersebut kadar kematian yang dicatatkan ialah 90,300 orang dibahagikan dengan jumlah penduduk iaitu 23 juta, darab dengan 1,000. Okey. Dan minta maaf slide ini bukan kadar kelahiran, kadar kematian. Kadar kematian sama dengan, okey, sekejap, cikgu ubah sekejap. Kadar kematian kadar kematian anda dapat 3.93 orang bagi setiap 1,000 orang. Ini bermaksud dalam 1,000 orang penduduk akan ada 3 ataupun 3.9 tu yang akan mati ataupun yang mati yang dicatatkan. Okey, kadar kelahiran kadar kelahiran pula. Kadar kematian. Kadar kematian juga dinyatakan dalam bentuk peratus. Okey, samalah kadar kelahiran dan juga kadar kematian ni dinyatakan dalam bentuk peratus. Okey, sama juga kaedah dia. Awak ambil 3.93 bahagi dengan 1,000 darab dengan 100. Jadi kadar kematian yang dicatatkan pada tahun tersebut ialah 0.39%. Okey, dah dapat semua ni. Okey, kita lihat. Okey, bagaimanakah pertumbuhan penduduk tu dinyatakan pada tahun tersebut? Okey, kadar kelahiran iaitu yang kita dapat tadi ialah 22.62 bagi setiap 1,000 orang dan kadar kematian 3.93 bagi setiap 1,000 orang. Jadi pertumbuhan semula jadi ini nak dapat dia macam mana? Okey, ambil kadar kelahiran yang kita dapat tadi, tolak dengan kadar kematian. Okey, anda akan dapat 22.62 tolak dengan 3.93 dapatlah 18.69 bagi setiap 1,000 orang. Itu adalah untuk pertumbuhan semula jadi. Dan juga dinyatakan dalam bentuk peratus. Untuk nyatakan dalam bentuk peratus, okey, konsep yang sama 18.69
dibahagikan dengan 1,000 orang, darab dengan 100. Anda akan dapat 1.869 ataupun kita bundakan kepada 1.87%. Jadi pertumbuhan penduduk semula jadi selepas diambil kira kadar kelahiran tolak kadar kematian dapatlah 1.87%. Okey, baik. Dan pertumbuhan penduduk pula ialah pertumbuhan semula jadi ditambah dengan jumlah migrasi bersih dibahagikan jumlah penduduk. Okey, katalah tahun tu kita ada jumlah migrasi bersih sebanyak 5,000 orang. Ini selepas dikira sama juga migrasi bersih ni, kalau nak tahu macam mana dia jumlah penduduk yang keluar dengan jumlah penduduk yang masuk berapa. Dapatlah tolak kira tu, katalah contohnya ada 5,000 untuk migrasi bersih. Okey, kita ambil kadar kelahiran tolak dengan kadar kematian tambah dengan migrasi bersih dibahagikan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Okey, kita ambil contoh ni. Selepas tolak dengan kadar kelahiran dan ditambah dengan migrasi bersih dibahagikan dengan 23 juta penduduk dan darab dengan 100, dapatlah 1.89%. Jadi pertumbuhan penduduk pada tahun tersebut ialah 1.89%. Dan kita dapat lihatlah pertumbuhan penduduk tahun tu berapa. Okey, ini sedikit kerataan akhbar berkenaan dengan jumlah penduduk Malaysia. Okey, jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2019 dianggarkan sebanyak 32.6 juta orang. Okey, nampak tak? Jumlah ini semakin meningkat berbanding pada tahun lepas. Okay, dan ini juga perangkaan berkenaan dengan penduduk Malaysia pada tahun 2018 dianggarkan sebanyak 32.4 juta orang dengan kadar pertumbuhan penduduk tahunan. Nampak? Kadar pertumbuhan penduduk tahunan sebanyak 1.1%. Ini bagaimana dapat? Selepas diambil kira kadar kelahiran ditolak dengan kadar kematian dan ditambah dengan migrasi bersih dan dibahagikan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Tahun ini tahun 2018. Okey. Nampak? Data menunjukkan pada tahun 2017 sebanyak 28.74 juta penduduk warga negara meningkat kepada 29.06. Nampak, ini yang kita katakan pertumbuhan penduduk dia berubah. Dan yang bukan warga negara juga pun juga meningkat 3.29 juta orang meningkat kepada 3.32 juta orang. Okey. Baik, seterusnya. Okey, kita dah lihat apa yang dimaksudkan dengan pertumbuhan penduduk. Okey, jadi murid-murid pun faham apa yang dimaksudkan dengan pertumbuhan penduduk ini. Jadi kita lihat bagaimanakah faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran di sesebuah negara. Okey. Baik, kita lihat yang pertama. Okey, faktor yang pertama yang akan mempengaruhi kadar kelahiran ialah tahap kesuburan wanita. Tahap kesuburan wanita ini merujuk kepada jumlah bilangan anak yang dilahirkan dalam kumpulan umur yang boleh membiak, iaitu bermula daripada umur 15 tahun hingga 49 tahun. Okey. Kenapa tahap kesuburan ini menjadi faktor kepada kadar kelahiran? Okey, tahap kesuburan bermula pada umur 15. 15 tahun ni kalau kita lihat dia punya kesuburan adalah sangat tinggi. Berdasarkan wanita ni dia datang haid pada umur kita ambil majoritinya pada umur 15 tu dia dah datang dah ataupun mengalami kitara haid sehinggalah 49 tahun, iaitu tempoh berakhirnya kitara haid. Jadi dalam tempoh ini dia mempengaruhi
jumlah bilangan anak yang boleh dilahirkan dalam kumpulan umur yang boleh membiak. Okey. Dan seterusnya, faktor yang boleh juga mempengaruhi kadar kelahiran ini ialah umur berkahwin. Kenapa, bagaimana umur berkahwin ini boleh mempengaruhi kadar kelahiran? Dia merujuk kepada pasangan yang berkahwin sama ada awal ataupun lewat. Sebenarnya, umur berkahwin ini berkait rapat ataupun dia ada hubung kait dengan tahap kesuburan wanita. Sekiranya seseorang wanita itu memilih untuk berkahwin pada umur yang muda, iaitu yang ini awal, contohnya umur 20 tahun, dia punya tahap kesuburan dia masih lagi tinggi berbanding wanita yang memilih untuk berkahwin lewat. Sebagai contoh, umur 35 tahun tu baru nak berkahwin. Jadi dia punya tahap kesuburan dia semakin menurun. Sebab itulah umur berkahwin ni dia boleh mempengaruhi kadar kelahiran di sesebuah negara. Baik, cikgu nak bagi sedikit fahaman tentang tahap kesuburan wanita ini. Dia semakin, kita lihat, semakin meningkatnya umur bagi seseorang wanita, dia akan semakin menurun dia punya tahap kesuburan. Okey, faham baik? Semakin meningkat umur wanita, dia semakin menurun tahap kesuburan. Okey. Dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran juga di sini ialah amalan perancangan keluarga. Sama ada amalan perancangan keluarga yang dilakukan adalah berjaya ataupun tidak, dia sebenarnya dia akan mempengaruhi kadar kelahiran di sesebuah negara. Okey. Amalan perancangan keluarga adalah kaedah yang digunakan untuk mengawal kadar kelahiran seperti penggunaan alat pencegahan kehamilan, sebagai contoh pil perancang ataupun alat kontraseptif dalam rahim yang kita singkatannya kita kenali sebagai IUCD, ataupun juga boleh guna kaedah implan dan juga kaedah pembedahan iaitu mengikat saluran pembiakan. Okey. Bagaimanakah amalan perancangan keluarga ini boleh mempengaruhi kadar kelahiran di sesebuah negara? Okey, bagi penduduk yang mengamalkan amalan perancangan keluarga, dia sebenarnya dia telah mengawal kadar kelahiran di sesebuah negara. Sebagai contoh, kadar kelahiran ini boleh menurun disebabkan amalan perancangan keluarga yang dilakukan sama ada oleh kerajaan ataupun juga penduduk. Dan kadar kelahiran itu juga boleh meningkat disebabkan kegagalan amalan perancangan keluarga di sesebuah negara. Okey. Dan yang seterusnya, kita lihat taraf pendidikan juga dia akan mempengaruhi kadar kelahiran. Bagaimana dia mempengaruhi kadar kelahiran? Iaitu mempengaruhi seseorang wanita dalam mengutamakan pendidikan dan juga kerjaya. Apabila taraf pendidikan seseorang wanita ini meningkat, ianya juga akan meningkatkan kesedaran untuk penerimaan perancangan keluarga. Selain itu, dia juga akan mempengaruhi penentuan bilangan anak. Okey, sebagai contoh, cikgu beri gambaran. Sekiranya seorang wanita ini dia tamat persekolahan pada umur 18 tahun dan dia memilih untuk melanjutkan pelajaran ke universiti dalam bidang diploma ataupun ijazah. Selepas tamatnya pengajian dalam diploma ataupun ijazah, dia akan sambung lagi dalam peringkat sarjana dan akhir sekali dalam peringkat PhD. Jadi dalam tempoh ini dia memilih untuk mengutamakan pendidikan dan seterusnya akan memilih ataupun mencuburi dalam bidang kerjaya. Akhirnya dia akan melambatkan perkahwinan. Apabila semakin lewat dia melambatkan perkahwinan, maka yang cikgu ulang tadi, yang cikgu nyatakan tadi, semakin melambatkan perkahwinan, semakin meningkatnya umur, dia akan menyebabkan tahap kesuburan seseorang wanita itu akan menurun. Okey, jadi nampaklah gambaran, sekiranya taraf pendidikan seseorang wanita ini rendah. Sebagai contoh, dia menamatkan sesi persekolahan pada umur 18 tahun.
dan memilih untuk berkahwin pada umur ataupun di usia yang muda, maka dia cenderung untuk meningkatkan kadar kelahiran. Okey, disebabkan apabila berkahwin pada umur yang muda, tahap kesuburannya adalah tinggi. Baik, ini adalah gambar tentang contoh alatan perancangan keluarga. Okey, gambar yang dekat sini ni dikenali sebagai implan. Implan ni digunakan untuk mencegah kehamilan dan jangka hayatnya pun selama 3 tahun. Dan peratusan untuk mencegah kehamilan adalah sebanyak 100%. Okey, dan yang gambar kedua ni ialah gambar berkenaan dengan pil perancang. Okey, pil perancang ni digunakan oleh wanita lah, jangan lelaki pula pergi makan. Pil perancang yang ni pun juga digunakan kaedah untuk mencegah kehamilan. Dan akhir sekali gambar ini yang dikenali sebagai IUCD, alat yang dimasukkan dalam rahim. Tempohnya sebanyak 3 tahun dan keberkesanannya ialah sebanyak 97%. Okey, ini adalah contoh-contoh alatan perancangan keluarga. Okey, kita sambung lagi. Okey, kerajaan juga boleh mempengaruhi kadar kelahiran. Bagaimana kerajaan mempengaruhi kadar kelahiran ini? Melalui pengenalan dasar sama ada boleh mengurangkan kadar kelahiran itu ataupun meningkatkan kadar kelahiran di sesebuah negara. Cikgu ambil sebagai contoh. Okey, di China, kerajaan melaksanakan dasar satu keluarga satu anak. Okey, dan apabila dasar ini dilakukan, kerajaan China telah berjaya mengawal kadar kelahiran dengan sangat berjaya. Okey, satu keluarga ni hanya seorang saja anak yang boleh ada. Okey, dan di Malaysia pula kerajaan pernah memperkenalkan dasar 70 juta orang penduduk pada tahun 2010. Okey, dan dalam nak merealisasikan dasar ini juga, kerajaan juga melaksanakan pelbagai insentif untuk meningkatkan kadar kelahiran. Sebagai contoh, kalau kita tengok, kerajaan memperkenalkan cuti bersalin sebanyak 90 hari. Ini nampak, bila bagi insentif ni sebenarnya nak insentif begini dia nak meningkatkan kadar kelahiran. Sebab okey, cuti bersalin sebanyak 90 hari. Ini salah satulah bagaimana kerajaan boleh meningkatkan kadar kelahiran ataupun boleh mengurangkan kadar kelahiran bergantung kepada sesebuah negara. Dan kadar kelahiran juga boleh dipengaruhi oleh tahap sosioekonomi masyarakat. Dan ia merujuk kepada taraf hidup masyarakat sama ada penduduk di luar bandar dan juga di bandar. Okey, sebenarnya penduduk luar bandar ataupun pendalaman dia cenderung untuk mempunyai anak yang ramai kerana dia anak ni sebagai aset dalam membantu keluarga kelak. Dan kebanyakan penduduk di luar bandar banyak menjalankan aktiviti yang berunsurkan pertanian. Jadi masyarakat di luar bandar dia lebih cenderung untuk memiliki anak yang ramai berbanding di bandar. Okey, kenapa di bandar masyarakat cenderung untuk tidak mempunyai anak yang ramai? Kerana disebabkan kos sara hidup yang semakin meningkat. Nampak tahap sosioekonomi itu dia berbeza dan dia juga akan mempengaruhi kadar kelahiran ataupun sama ada kadar kelahiran itu meningkat ataupun berkurang. Okey. Dan seterusnya kita lihat teknologi perubatan. Bagaimana teknologi perubatan ini mempengaruhi kadar kelahiran di sesebuah negara melalui kaedah perubatan yang semakin moden, iaitu kaedah tabung uji ataupun kita kenali sebagai IVF, dan suntikan untuk kesuburan, iaitu suntikan sperma intrasitoplasmik ataupun singkatan dia ICSI, yang membantu pasangan yang berkahwin untuk mendapatkan anak. Okey, cikgu bagi gambaran
ada pasangan yang berkahwin 2, 3, 4 tahun tidak mempunyai anak. Okey. Dengan adanya teknologi perubatan yang semakin canggih, yang semakin moden, kaedah yang digunakan seperti kaedah tabung uji ini, dia membantu pasangan yang mempunyai masalah untuk mendapatkan zurat, untuk mendapatkan anak. Okey, sebenarnya kaedah ni dia boleh meningkatkan kadar kelahiran di sesebuah negara. Okey, jadi nampak tak, bagi pasangan yang tidak mempunyai anak dalam tempoh yang lama, dengan kaedah yang digunakan seperti tabung uji ni, tiba-tiba dia berjaya mendapatkan zuriat. Ini salah satu faktor juga mempengaruhi kadar kelahiran di sesebuah negara. Dan bayangkan kalau taraf ataupun teknologi perubatan yang rendah, dia tak mampu untuk melaksanakan kaedah yang cikgu nyatakan tadi. Okey, seterusnya adat dan agama juga mempengaruhi kadar kelahiran di sesebuah negara. Okey, bagaimana adat dan agama ini boleh mempengaruhi kadar kelahiran di sesebuah negara? Okey, adat dan agama sama ada menggalakkan anak ataupun menyekatkan kelahiran. Okey, sebagai contoh, dalam agama Islam menggalakkan perkahwinan dan mempunyai anak. Dan terdapat juga masyarakat yang mementingkan adat seperti mengutamakan kelahiran anak lelaki berbanding anak perempuan. Dan dalam agama Islam juga mengharuskan perancangan keluarga atas sebab tertentu seperti isteri yang mempunyai penyakit dan juga berisiko untuk melahirkan anak. Jadi di sini nampak tak bagaimana adat dan agama mempengaruhi kadar kelahiran di sesebuah negara. Okey, ada satu lagi yang boleh kita lihat bagaimana kadar kelahiran itu juga boleh meningkat. Walaupun tidak banyak, tetapi dia juga menjadi faktor kepada peningkatan kelahiran. Sebagai contoh, dalam agama Islam, bagi lelaki boleh dibenarkan untuk berkahwin sehingga 4 orang isteri. Tetapi bagi yang mampu, bolehlah kahwin 2 atau 3, 4. Kalau tak mampu, seorang je lah. Tapi nak cerita di sini, poligami itu juga boleh menyumbang kepada kadar kelahiran di sesebuah negara. Okey. Baik, kita lihat sedikit untuk soalan. Untuk menjawab soalan berkaitan dengan tajuk pertumbuhan penduduk ni. Okey, yang pertama, contoh soalan, jelaskan faktor yang mempengaruhi perubahan kadar kelahiran pada tahun dari tahun 2002 hingga 2003. Okey. Suka untuk cikgu ingatkan kepada semua yang sedang menonton dalam slot ini, untuk SPM terdapat soalan yang di bahagian esei dia ada soalan yang bukan rubrik dan juga rubrik. Okey, bagaimana nak tahu yang soalan ini bukan rubrik? Okey, anda lihat kepada markah yang diperuntukkan. Okey, kalau 4 markah, soalan itu bukan soalan rubrik. Jadi cara jawab pun anda boleh nyatakan fakta dan juga huraian, tetapi bergantung kepada kata tugas yang diberikan. Kalau di sini dia beri kata tugas jelaskan. Bila jelaskan, ada 2 kaedah jawapan yang anda boleh bagi. Satu, faktor dan juga huraian. Jelaskan faktor yang mempengaruhi perubahan kadar kelahiran. Kita tengok kadar kelahiran yang dicatatkan pada tahun 2002 sebanyak 2.7%. Okey, 2003 kadar kelahiran 2.9%. Okey, di sini kita nampak berlaku peningkatan ataupun penurunan. Okey, berlaku peningkatan. Jadi faktor soalan nak faktor yang mempengaruhi perubahan. Perubahan ni maksudnya peningkatan. Bila meningkat, anda perlu menyatakan peningkatan ataupun sebab-sebab kadar kelahiran itu meningkat. Okey, kita tengok contoh jawapan yang diberikan. Jawapan yang pertama dia tulis wanita yang berkahwin awal. Okey, bila calon ataupun murid menulis
wanita yang berkahwin awal, anda telah dapat 1 markah untuk fakta. Cenderung untuk memiliki anak yang ramai kerana tahap kesuburan yang tinggi dalam lingkungan umur 15 hingga 44 tahun. Bila anda menghuraikan huraian yang isi yang diberikan, anda dapat 1 lagi markah untuk huraian. Jadi 1 tambah 1 dah dapat 2. Selain itu, kegagalan program perancangan keluarga disebabkan kurangnya kesedaran tentang amalan perancangan keluarga. Okey, 1 markah untuk fakta kegagalan program perancangan keluarga menyebabkan kurangnya kesedaran tentang amalan perancangan keluarga. Dan yang ketiga, teknologi perubatan moden. Okey, anda nyatakan teknologi perubatan moden dapat 1 markah. Okey, seperti apa dia? Huraian dia. Kaedah tabung uji membantu pasangan untuk mendapatkan anak. Jadi anda dapat untuk markah huraian. Jadi berapa di sini anda akan dapat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Markah yang diperuntukkan sebanyak 4 markah. Okey, anda akan dapat 6 markah, maksimum 4. Jadi nampak bagaimana cara untuk kita mendapatkan markah untuk soalan yang diberikan. Baik, katalah soalan ini soalan mengikut pemarkahan rubrik. Okey, contoh soalan. Mengapakah berlakunya perubahan perbezaan peratusan kadar kelahiran dari tahun 2002 hingga 2003. Okey, markah diperuntukkan sebanyak 6 markah. Okey, satu lagi tips untuk calon dan juga murid-murid nak mengetahui soalan ini rubrik ataupun tidak, lihat kepada markah yang diperuntukkan. Okey, di sini 6 markah yang diperuntukkan. Jadi soalan ini kemungkinan besarnya adalah rubrik. Okey, katalah soalan ini rubrik, bagaimana nak jawab mendapat markah yang baik. Okey, tapi sebelum tu cikgu tunjukkan bagaimana kalau calon menjawab kebiasaannya ataupun dia tak dapat markah maksimum. Okey, kita lihat jawapan yang pertama. Okey, katalah dia hanya menyenaraikan wanita yang berkahwin awal cenderung untuk memiliki anak yang ramai kerana tahap kesuburan yang tinggi dalam lingkungan umur 15 hingga 44 tahun. Selain itu, kegagalan program perancangan keluarga dan teknologi perubatan moden. Dia hanya menghuraikan sedikit dan juga menyenaraikan isi sahaja. Okey, jawapan dia tu tak, orang kata tak berapa nak lengkap lah. Dia dapat markah tetapi aras 1. Maksimum yang dia boleh dapat ialah 2 sahaja. Walaupun dia menyenaraikan 5 ataupun 6 faktor yang betul, isi yang betul, tetapi maksimum dia dapat 2 sahaja. Jadi rugilah. Sebab dia tidak menghuraikan dengan lebih lanjut. Okey, kita tengok contoh jawapan yang kedua. Okey, benda yang sama, wanita yang berkahwin awal cenderung untuk memiliki anak yang ramai kerana tahap kesuburan yang tinggi dalam lingkungan umur 15 hingga 44 tahun. Selain itu, kegagalan program perancangan keluarga disebabkan kurangnya kesedaran tentang amalan perancangan keluarga seperti penggunaan pil perancang. Selain itu, ataupun tambahan pula, teknologi perubatan moden seperti kaedah tabung uji boleh membantu pasangan untuk mendapatkan anak. Sekiranya calon memberi isi bersertakan huraian tetapi tak ada contoh, okey, calon akan mendapat sekurang-kurangnya 3 ataupun 4 markah. Okey, 4 markah tu maksimum, 3 tu minimum, dan aras jawapan ini berada di kedudukan aras 2. Okey, dia lebih baik daripada jawapan yang tadi tu, aras 1. Aras 1 dia menyenaraikan sahaja. Tapi untuk contoh jawapan yang kedua ni, dia memberi isi dan huraian bersertakan huraian. Jadi dia layaklah untuk mendapat markah untuk aras 2, 3 hingga 4.
Okey, bagaimana nak dapat contoh jawapan ataupun markah yang baik, markah yang maksimum? Okey, kita lihat contoh yang ketiga. Okey. Berlakunya peningkatan perubahan perbezaan peratusan kadar kelahiran dari tahun 2000 hingga 2003 kerana kadar kelahiran meningkat. Hal ini disebabkan oleh ramai wanita yang berkahwin awal. Okey, nampak? Dia bagi isi ramai wanita yang berkahwin awal dan dia menghuraikan pula isi yang diberikan. Kebanyakan wanita yang berkahwin awal cenderung untuk memiliki bilangan anak yang ramai. Dan dihurai lagi, perkahwinan awal bagi golongan wanita akan menyebabkan taraf kesuburan adalah tinggi. Okey, nampak tak? Dia hubung kaitkan kahwin awal tu dengan tahap kesuburan wanita. Sebagai contoh. Okey, dan calon ini memberi lagi contoh jawapan. Dia bagi contoh kepada huraian yang diberikan. Sebagai contoh, tahap kesuburan wanita bermula pada umur 15 hingga 44 tahun. Jika wanita memilih untuk berkahwin pada lingkungan umur 20 tahun hingga 25 tahun, peratusan untuk memiliki anak yang ramai adalah sangat tinggi. Disebabkan tahap kesuburan masih tinggi. Nampak? Dia bagi isi, dia bagi huraian dan dia bagi contoh berdasarkan huraian tu. Dan dia bagi juga isi yang lain. Tambahan pula, teknologi perubatan moden boleh membantu pasangan yang berkahwin untuk mendapatkan anak melalui kaedah rawatan kesuburan seperti kaedah tabung uji atau suntikan hormon untuk meningkatkan peratusan untuk mendapatkan anak. Jadi, kalau lihat di sini, okey, berapakah markah yang boleh dapat? Okey, calon ini boleh mendapat markah untuk aras 3, minimum 5, maksimum 6. Okey, nampak? Ini adalah contoh. Okey, cikgu juga nak bagi tips kepada calon untuk mendapatkan huraian yang lebih mendalam. Cuba anda hubung kaitkan isi dengan faktor yang lain. Sebagai contoh, okey, kahwin awal dengan tahap kesuburan. Hubung kaitkan dengan dua ni. Jadi anda boleh memberi huraian yang lebih mendalam. Okey, contoh jawapan lain pula yang kita boleh tengok. Okey, tahap pendidikan yang rendah di kalangan wanita menyebabkan mereka memilih untuk berkahwin awal. Okey, tahap pendidikan yang rendah, isi huraian menyebabkan mereka memilih untuk berkahwin awal daripada melanjutkan pelajaran atau mencuburi bidang pekerjaan. Kegagalan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi seperti diploma dan ijazah di institusi pengajian awam atau swasta menyebabkan wanita memilih untuk berkahwin awal. Tahap pendidikan yang rendah juga menyebabkan kesedaran terhadap perancangan keluarga adalah rendah yang boleh mendorong peningkatan kadar kelahiran. Sebagai contoh, kesedaran untuk amalan perancangan keluarga seperti penggunaan pil perancang ataupun kaedah IUCD selepas melahirkan anak pertama sukar untuk diterima bagi wanita yang mempunyai tahap pendidikan yang rendah. Hal ini mendorong ke arah peningkatan kadar kelahiran. Jadi di sini isi yang diberikan dihuraikan dengan lebih mendalam dan dihubung kaitkan dengan faktor yang lain dan juga contoh berkaitan dengan huraian yang diberikan. Maka calon ini layak mendapat aras 3, 5 ataupun 6 markah. Jadi ini adalah contoh jawapan yang baik. Okey, kita lihat contoh soalan objektif yang berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Soalan yang pertama, pertumbuhan penduduk semula jadi positif apabila, ingat tak? Cikgu bagi tahu pada awal slot ini. Okey, pertumbuhan penduduk semula jadi positif apabila kadar kelahiran lebih tinggi daripada kadar kematian. Kalau kadar kematian lebih tinggi daripada kadar kelahiran, ini dinamakan pertumbuhan negatif. Baik. Berdasarkan maklumat di atas, kadar pertumbuhan penduduk semula jadi negara X ialah berapa?
Okey, bagaimana nak kira kadar pertumbuhan penduduk? Ambil kadar kelahiran, tolak dengan kadar kematian. Jadi 3% tolak dengan 1.5%, anda akan dapat 1.5%. Jadi jawapan dia adalah A. Okey. Soalan seterusnya, apakah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk negara tersebut? Oh, soalan ni tertinggal. Okey. Okey, apakah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk yang tinggi? Okey. Adakah wanita berkerjaya mempengaruhi pertumbuhan penduduk yang tinggi? Okey, disebabkan taraf pendidikan yang rendah. Okey, baik. Seterusnya kita lihat faktor yang mempengaruhi kadar kematian di sesebuah negara. Okey, sedikit pengenalan. Kadar kematian di sesebuah negara berbeza bergantung kepada beberapa faktor yang boleh menyebabkan kadar kematian itu meningkat ataupun menurun. Okey, kita lihat faktor yang pertama. Taraf kesihatan melalui kemudahan dan kelengkapan perubatan mampu merendahkan atau meningkatkan kadar kematian. Okey, sebagai contoh di Malaysia, kerajaan menyediakan kemudahan kesihatan untuk meningkatkan jangka hayat penduduk. Okey, kalau kemudahan kesihatan itu tinggi, taraf kesihatan itu tinggi, maka kadar kematian di sesebuah negara akan menurun berbanding taraf kesihatan yang rendah. Okey. Kalau taraf kesihatan ni rendah ni disebabkan kekurangan kemudahan kesihatan yang boleh menyebabkan peningkatan kadar kematian di sesebuah negara. Okey. Seterusnya, faktor yang boleh mempengaruhi kadar kematian juga sama ada meningkat ataupun menurun, iaitu pelaksanaan program pencegahan penyakit berjangkit melalui program kesihatan yang dilakukan oleh kerajaan seperti program suntikan vaksin untuk bayi yang baru lahir ataupun golongan dewasa. Sebagai contoh, suntikan BCG, polio dan juga hepatitis. Okey, sebenarnya bagaimanakah program yang faktor yang cikgu nyatakan ni boleh mempengaruhi? Okey, sekiranya program yang dilakukan oleh kerajaan seperti program suntikan ni, dia sebenarnya dia nak mencegah ataupun mengurangkan kadar kematian berbanding negara yang tidak mempunyai program pencegahan penyakit. Jadi kalau sesebuah negara dia tak ada ataupun kurangnya program seperti yang cikgu nyatakan tadi, dia boleh meningkatkan kadar kelahiran, kadar kematian, terutamanya kepada bayi yang baru lahir. Okey, ini contoh inisiatif kerajaan Malaysia membuat program untuk mencegah penyakit berjangkit. Okey. Okey, ini adalah contoh kelengkapan perubatan yang terdapat di negara kita. CT scan. Okey, sambungan. Okey, kempen gaya hidup sihat juga boleh mempengaruhi kadar kematian di sebuah negara. Okey, bagaimana kempen gaya hidup sihat ni boleh mempengaruhi kadar kematian di sebuah negara? Melalui penekanan terhadap gaya hidup seperti melakukan senaman, pengurusan stres, amalan pemakanan yang seimbang mengikut piramid makanan dapat meningkatkan taraf kesihatan penduduk serta memanjangkan jangka hayat penduduk. Okey, sebagai contoh, cikgu bagi, sekiranya seseorang melakukan senaman seminggu 3 kali, mengamalkan pemakanan yang sihat, yang seimbang, dia sebenarnya dia menjadikan tahap kesihatan dirinya baik berbanding
penduduk yang tidak melakukan senaman dan juga tidak mengamalkan pemakanan yang seimbang, dia boleh cenderung mendapatkan pelbagai penyakit. Jadi nampak tak? Bagi yang menjaga ataupun mengamalkan gaya hidup sihat, sebenarnya dia mencegah risiko untuk mendapat penyakit seperti kencing manis, obesiti, tekanan darah yang tinggi ataupun sakit jantung. Nampak, bila dia melakukan senaman dan juga mengamalkan pemakanan yang seimbang, dia boleh mengelak, mencegah berlakunya penyakit yang cikgu sebutkan tadi, berbanding masyarakat yang tidak melakukan senaman dan juga mengamalkan pemakanan yang seimbang, dia lebih terdedah kepada untuk mendapat risiko pelbagai penyakit. Okey. Seterusnya kita lihat kemajuan ekonomi juga dapat mempengaruhi kadar kematian di sebuah negara. Sebagai contoh, bagaimana kemajuan ekonomi itu boleh mempengaruhi kadar kematian di sebuah negara. Okey. Kalau kita lihat sebuah negara yang mempunyai ekonomi yang maju, dia membolehkan kerajaan memperuntukkan dana untuk menyediakan peralatan perubatan teknologi tinggi seperti MRI, CT scan, alat bantuan pernafasan di hospital dan juga klinik. Okey, bagi negara yang tidak mempunyai ataupun dia punya tahap ekonominya rendah, kerajaan tak berupaya untuk menyediakan peralatan perubatan yang moden. Okey, sebagai contoh, kita lihat kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia tengok banyak memperuntukkan dana untuk taraf untuk kesihatan, ditambah pula dengan berlakunya wabak COVID-19. Kerajaan memperuntukkan banyak duit untuk mencegah wabak ni. Jadi kita lihat keupayaan kerajaan Malaysia untuk menyediakan dana kemudahan perubatan dalam membendung wabak yang berlaku sekarang. Jadi kita tengoklah kemajuan ekonomi itu boleh mempengaruhi kadar kematian sesebuah negara. Okey. Dan seterusnya, peningkatan taraf hidup. Okey, bagaimana peningkatan taraf hidup ini boleh mempengaruhi kadar kematian? Okey, melalui pendapatan per kapita yang tinggi, sama ada tinggi ataupun rendah, boleh membolehkan penduduk mendapatkan perkhidmatan kesihatan yang baik. Okey, kalau penduduk tu dia punya pendapatan dia tinggi, dia ada duit yang banyak, dia mendapat gaji yang tinggi, dia boleh mendapatkan perkhidmatan kesihatan yang baik dan serta mengamalkan pemakanan yang berhasiat. Sebagai contoh, kalau ada gaji yang banyak, dia boleh membeli insurans kesihatan dan dia juga boleh membeli suplemen untuk meningkatkan taraf kesihatan. Baik. Dan akhir sekali, seterusnya kita tengok taraf pendidikan yang tinggi juga boleh mempengaruhi kadar kematian melalui pengetahuan dan kesedaran terhadap penjagaan kesihatan. Okey, kita tengok kalau taraf pendidikan yang tinggi, penerimaan pengetahuan serta kesedaran tentang penjagaan kesihatan penduduk ni juga tinggi. Dia boleh menerima apa yang kerajaan laksanakan. Sebagai contoh, program kesihatan yang dilaksanakan oleh kerajaan seperti HIV, pencegahan untuk denggi serta dengan COVID. Okey. Lain-lain faktor juga bergantung kepada sesebuah negara seperti wabak penyakit seperti yang berlaku sekarang, seperti HIV, COVID-19, peperangan yang berlaku di sesebuah negara seperti peperangan di Syria, pergolakan di Afghanistan. Okey. Okey, bencana alam yang berlaku seperti gempa bumi, tsunami, banjir dan juga ribut taufan yang boleh mempengaruhi kadar kematian di sebuah negara. Okey, kita lihat contoh soalan.
Okey. Huraikan perubahan kadar kematian antara tahun 1990 hingga 2010. Markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 6 markah. Okey, suka untuk cikgu ingatkan, anda lihat dulu kata tugas yang diberikan dalam soalan. Kalau soalan tu kata tugasnya huraikan. Okey, ingat anda perlu memberikan fakta, huraian dan juga contoh untuk mendapat markah. Okey, di sini contoh jawapan. Taraf kesihatan yang rendah. Fakta, melalui kekurangan kemudahan dan kelengkapan perubatan, huraian mampu menyebabkan kadar kematian meningkat. Sebagai contoh, kemudahan hospital dan klinik. Okey. Yang kedua, kemunduran ekonomi yang menyebabkan kerajaan kekurangan dana untuk memperuntukkan kelengkapan perubatan. Sebagai contoh, peralatan CT scan. Nampak? Dia ada isi, dia ada huraian dan dia juga ada contoh. Jadi, kalau murid jawab jawapan bagi macam ni, anda boleh dapat 6 markah. Okey, kita lihat sedikit untuk tajuk migrasi. Okey, untuk migrasi, apa yang dimasukkan dengan migrasi ialah migrasi bermaksud perpindahan atau penghijrahan penduduk sama ada keluar ataupun masuk dari satu tempat ke suatu tempat. Dan migrasi ni dia ada dua, iaitu dalaman dan juga antarabangsa. Dan migrasi dalaman ni dia berlaku dalam negara. Macam Malaysia kita, dia berlaku dalam negara Malaysia saja. Okey, dia ada 4 jenis pola yang murid perlu ketahui ialah, okey, yang pertama luar bandar ke bandar, luar bandar ke luar bandar, bandar ke bandar dan bandar ke luar bandar. Ini yang jenis pola migrasi dalaman. Manakala migrasi antarabangsa dia ada 2 jenis. Yang pertama emigrasi, yang pertama emigrasi, yang kedua imigrasi. Okey, macam mana kita nak tahu migrasi keluar ataupun migrasi masuk? Okey, murid-murid lihat kepada perkataan ataupun huruf yang di depan ni. Kalau huruf I, emigrasi, bermaksud migrasi keluar. Awak ingat I ni perkataan bahasa Inggeris, I merujuk kepada exit. Emigrasi, maksudnya exit ni migrasi keluar. Manakala I ni in, masuk. Emigrasi maksudnya migrasi masuk. Emi ni bermaksud, sebagai contoh, rakyat Malaysia berhijrah keluar ke Australia. Contoh, dia rakyat Malaysia berhijrah ke Australia, kita panggil emigrasi ataupun migrasi keluar. Manakala imigrasi ni, migrasi masuk, dia daripada Bangladesh, dia rakyat Bangladesh masuk ke Malaysia. Okey, kita panggil imigrasi, migrasi masuk. Okey, itu saja untuk slot cikgu pada hari ini. Okey, sedikit sebanyak cikgu harap dapat memberi manfaat kepada semua yang sedang mengikuti slot cikgu pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi topik perubahan penduduk dan implikasinya untuk slot yang berikutnya. InsyaAllah. Okey, yang baik itu datang daripada Allah, dan kekurangan dan kesilapan yang berlaku adalah kelemahan dalam diri saya. Okey, terima kasih kepada semua yang sedang menonton dan mengikuti program Tuition Online Perlis Mengaji. Akhir kata, okey, cikgu nak bagi sedikit motivasi kepada murid-murid. Okey, untuk kita berjaya, amalkan 4 ni. 4 perkara. Yang pertama, niat dalam hati kita. Niat dalam hati untuk belajar, untuk berjaya. Niat dulu. Yang penting, apa yang kita nak buat mesti bermula dengan niat. Dan niat tu pula diikuti dengan usaha. Usaha kita, bagaimana kita nak berjaya.
Dan yang ketiga, kita bertawakal. Setelah kita dah melakukan usaha, kita tawakal kepada Allah, dan akhir sekali berdoalah banyak-banyak supaya kita diberi kemudahan untuk mempelajari ataupun untuk menuntut ilmu. InsyaAllah 4 perkara ini yang anda amalkan, anda akan dapat yang apa yang anda hajat. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.